Wah, itu pahlawan Melayu lalu mengangkat teori asing seolah-olah kita sendiri tidak tahu. Kenapa perlu bertanya, wujudkah kerajaan Melaka yang diasas para Meswara? Pernahkah kau baca sejarah Melayu dan kerajaan Kesultanan Melaka? Adakah kau tahu undang-undang Islam dan adat Melayu menjadi asas pentadbiran dulu? Sejarah Melayu banyak tercatat. Pelbagai dokumen tersimpan di arsip. Apabila datang penjajah, terjajahlah negara, bangsa, bahasa, agama kita beratus tahun lamanya. Dan penjajahan minda masih kekal berakar setia meski kita telah merdeka. Usahlah kau perkecilkan bangsa, agama, bahasa kita, lalu mengagungkan bahasa penjajah. Penjajah telah lama diperangi dan penjajahan telah lama mati. Masihkah tidak yakin dengan mencari-cari formula bahawa Hantuah itu tidak ada atau dia bukan bangsa Melayu? Malahan katamu, Melayu juga bangsa pendatang. Hanya berlandas hujah tak matang. Hakikatnya jelas tersasar dari garis sebenar. Apakah kau masih tidak sedar? Kita pernah punya empayar besar, pusat perniagaan, pilihan saudagar. Janganlah kau sangsi. Kita boleh urus negara sendiri. Buangkan segala teori. Kembali mengangkat harga diri. Bangkitkan sejarah bangsa. Semangat Hang Tuah pahlawan Melaka. Takkan Melayu hilang di dunia. Baik, kembali pada waktu ini kita bawakan pada anda satu lagi episod yang seterusnya untuk kita meraihkan para pemuisi tanah air. Kerana kalau tadi telah pun sama-sama kita ikuti persembahan yang begitu mantap sekali dan menangkap jiwa kita kalau kita hayati setiap perkataannya. Kerana ia membawa masa yang tersendiri dan agak sinis juga untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk kita sama-sama bangkit dan kita bersama dengan Datuk Dr. Azwan Ibrahim, Presiden Persatuan Pemuisi Nasional Malaysia Pemuisi, untuk kita berkongsi tentang Hari Puisi Malaysia 2022 yang semestinya telah pun diangkat menjadi satu kerajaan dan juga sambutan yang besar bermula pada tahun 2021 ya Datuk. Apapun Datuk boleh kongsikan sikit Datuk. Pertama sekali Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Teruja ingin mengetahui tentang hasil nukilan Datuk sebentar tadi. Itu merupakan salah satu daripada karya Datuk sendiri ya? Betul. Ya. Yang termuat dalam kumpulan puisi saya, Rupi Jakarta ya. Mungkin Datuk boleh kongsikan Datuk apa intipati ataupun makna-makna tersirat daripada puisi yang dizahirkan oleh Datuk tadi. Ya. Kita mesti yakin ya. Yakin bahawa kita boleh berdiri di atas kaki sendiri. Ya, kita jangan bergantung pada unsur-unsur luar kerana kita terbukti ya, sebagai satu bangsa yang besar dan teguh pemerintahan kita di zaman Kesultanan Melaka dulu. Tapi ada sekarang ini terdapat elemen-elemen untuk menafikannya. Ya, sampai katakan Hantuah itu tidak ada, ya, betulkah wujudnya Empayar Melaka dan sebagainya. Jadi perkara itu sebenarnya tujuannya untuk merendah-rendahkan bangsa kita. Dan sepatutnya bangsa kita bangkit dan kita megah dengan bangsa, bahasa dan negara kita. Kita bangga dengan bangsa dan juga bahasa kebangsaan kita. Betul. Sebab itulah tajuk puisi tersebut, masihkah
tidak yakin kita. Betul. Menarik. Ya, sangat menarik dan saya baru memerhati juga antara barisan yang lirik yang di situ ataupun tulisannya yang memberi maksud janganlah kau sangsi, kita boleh urus negara sendiri. Memberi maksud yang cukup mendalam kepada kita semua sebenarnya. Kita harus mainkan peranan untuk sama-sama kita mengangkat hasil nuktilan dan juga karya-karya seperti ini. Kerana itulah kita ingin mewar-warkan kepada semua bahawasanya esok hari yang besar ya, bukan setakat untuk pemuisi sahaja tetapi juga kepada setiap golongan lapisan masyarakat. Pertama sekali kalau kita boleh kongsikan lebih lanjut berkaitan dengan sambutan itu sendiri dan bagaimana ia dilihat sebagai suatu pentirafan yang signifikan kepada pemuisi dan juga bidang puisi ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Baik. Sebenarnya sejarah Hari Puisi ini, sambutan Hari Puisi ini telah berlangsung sejak tahun 1999 lagi, di mana pada 21 Mac 1999 UNESCO telah mengisytiharkan tarikh tersebut iaitu 21 Mac sebagai Hari Puisi Sedunia. Jadi berikutan itu semua negara di dunia telah menyambut Hari Puisi Sedunia yang termasuklah negara kita. Dan selepas 22 tahun iaitu tahun lepas, kami pemuisi telah berbincang yang selama 22 tahun kita tidak ada satu hari khusus untuk pemuisi seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain termasuk Indonesia. Indonesia, saya kalau tak salah saya 28 Julai merupakan Hari Puisi Nasional Indonesia. Jadi kenapa kita tidak ada satu hari yang khusus yang tujuannya untuk memartabatkan puisi dan dunia puisi tanah air. Jadi daripada itu kami telah bergerak dan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga MOTEK, Kementerian Kebudayaan, Seni dan Pelancongan telah mengadakan perbincangan dan juga dengan kerjasama beberapa NGO seni dan sastra, maka kita telah memilih 13 Jun sebagai Hari Puisi Malaysia. Alhamdulillah. Pastinya 13 Jun merupakan tarikh yang cukup signifikan, cukup bersejarah khususnya bagi individu-individu yang terlibat dalam bidang puisi ini. Dan pastinya merupakan satu pengiktirafan yang besar lah. Dan kita difahamkan untuk sambutan Hari Puisi Malaysia 2022 ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajar Nancy Shukri selaku Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan juga apa antara program-program yang telah disusun untuk Hari Puisi Malaysia ini, Datuk? Untuk sambutan Hari Puisi Malaysia ini yang diisytiharkan oleh Yang Berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya tahun lepas, kami telah merancang beberapa program. Pertamanya kami mengadakan program tulis puisi dan video baca puisi di media sosial daripada 1 Jun sehingga 10 Jun yang lalu. Dan alhamdulillah penyertaannya cukup baik. Lebih kurang dalam 200 ke 300 penyertaan. Dan daripada itu kami akan memilih 5 puisi dan 5 video puisi untuk diberikan hadiah khas Hari Puisi Malaysia dan akan diumumkan pada besok 13 bulan Jun di Dewan Bahasa dan Pustaka. Besok kita akan mengadakan sambutan Hari Puisi, iaitu Malam Puisi Keluarga Malaysia. Sempena sambutan Hari Puisi Malaysia. Ya, dan sambutan dan juga Malam Puisi Keluarga Malaysia ini pastinya ia tidak berseri kalau tidak dihari dengan kata pemuisi-pemuisi tersohor negara. Jadi kalau kita boleh kongsikan juga siapa antara tokoh pemuisi yang akan turut terlibat nanti. Baik, sebenarnya sebelum saya sebut tokoh-tokoh itu, sebenarnya sambutan ini juga disambut di setiap negeri. Di setiap negeri, dan kita mempunyai Biro Pemuisi Negeri-Negeri dan mereka telah mengadakan majlis serentak besok malam, dan kemungkinan besok kita akan mengadakan lintas langsung daripada Dewan Bahasa dan Pustaka ke negeri-negeri tersebut. Baik, tokoh-tokoh yang akan hadir pada malam besok termasuklah Tan Sri penaung kami, Tan Sri Hamad Kamapiah Cik Osman, penasihat-penasihat pemuisi iaitu Sastrawan Negara Datuk Anwar Ridwan, juga Datuk Zurdan Hassan, serta
pemusi-pemusi tersohor negara seperti Profesor Emeritus Datuk Dr. Hashim Yaakob, iaitu Vice Chancellor Universiti Melaya ke-8, Dr. Saleh Rahman, Presiden PENA, Datuk Zainal Abidin Borhan, iaitu Ketua 1 GAPENA, serta banyak lagi persatuan-persatuan seni dan sastera tanah air akan ikut serta. Dan begitu juga penyair-penyair, pemusi-pemusi di seluruh tanah air akan bergabung dalam satu majlis yang besar ini, insyaAllah. Wow, itu pastinya dinanti-nantikan oleh kita semua. Bagaimana kita melihat tokoh-tokoh pemuisi tanah air kita ini akan bergabung untuk tarikh yang cukup bersejarah, iaitu pada 13 Jun, Hari Puisi Malaysia ini. Benar. Jadi Datuk, mungkin kita boleh memberikan satu semangat dan juga gambaran kepada seluruh masyarakat Malaysia. Bagaimana kepentingan dan juga peranan puisi ini dalam mencerminkan akal, budi dan budaya masyarakat kita, keluarga Malaysia, Ya. Datuk? Peranan puisi ini amat penting sebenarnya, ya, untuk melahirkan insan-insan yang berjiwa luhur dan harmoni, ya, dan hidup yang harmoni. Sebab itu UNESCO telah mengisytiharkan, ya, satu hari khusus untuk pemusi. Sebab pentingnya puisi ini adalah melahirkan insan-insan yang berjiwa halus, seni, ya, dan meniupkan semangat kedamaian di seluruh dunia. Pemusi merupakan insan yang istimewa, ya, yang diberikan Allah anugerah untuk mencatatkan pemerhatian, pemikiran, ya, dan perasaannya dalam kata-kata, ya, dalam bahasa yang indah. Dan apabila kita membaca puisi itu, baik-baik puisi itu menusuk ke dalam kalbu kita. Ya. Baik, dan kita melihat kepada generasi muda zaman kini juga nampaknya cenderung juga dalam bidang puisi, mana tidak pernah ada isu berkaitan dengan minat tu semakin terkubur dan sebagainya, malah semakin ramai yang meluahkan rasa menerusi bidang puisi ini dalam kalangan anak muda tu. Ya, sebenarnya kita lihat sambutan yang begitu baik daripada masyarakat umum, ya. Kita telah mengadakan beberapa siri bacaan puisi, ya, forum dan sebagainya. Kita dapati mendapat sambutan yang cukup baik daripada masyarakat, ya. Begitu juga di Maya, ya. Di Maya kita mengadakan acara baca puisi dan sebagainya. Kita mendapat like yang cukup bagus, ya, dan peminat puisi yang cukup bagus. Kita pernah mengadakan baca puisi Ramadan sedunia, dan kita mendapat anugerah daripada Malaysia Book of Records sebagai video yang terbanyak dalam satu program. Ya, itu pada tahun 2021, ya. Selain daripada itu, kita dapati penglibatan daripada murid-murid sekolah, pelajar-pelajar universiti juga agak meningkat. Sebab itulah pendekatan yang dibuat oleh badan-badan puisi, termasuk Dewan Bahasa dan Pustaka, daripada ucapan Ketua Pengarahnya Datuk Abang Salihuddin Abang Syukran, untuk meremajakan puisi ini, meremajakan sastra, bidang sastra ini. Jadi sebab itulah insya-Allah kita akan mengadakan berbagai-bagai program, ya, untuk kita tujukan kepada para remaja, pelajar-pelajar universiti dan juga pelajar-pelajar di sekolah. Ya. InsyaAllah puisi kita akan terus bersemarak di persada tanah air. InsyaAllah. Amin. Amin. Jadi kita harapkan semuanya nanti berjalan lancar. Untuk isu malam tentunya Malam Puisi Keluarga Malaysia bersama dengan sambutan Hari Puisi Malaysia bagi tahun ini, dan ia pastinya ia merupakan satu yang segar dan sesuatu yang akan dilakukan seperti mana yang sebut oleh Datuk tadi, untuk meremajakan lagi bidang puisi ini, dan diharapkan ia akan terus subur sebagai idealisme identiti keluarga Malaysia. Dan kita jemputlah, ya, kita jemput sebab ini majlis ini terbuka kepada semua, dan kita mengundang, ya, semua yang berminat untuk hadir sama-sama memeriahkan Malam Puisi Malaysia, Hari Puisi Malaysia ini. Okey, yang bertempat di Balai Budaya Tun Syed Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Jadi itu antara perkongsian kita berkenaan Hari Puisi Malaysia. Tahniah sekali lagi kami ucapkan kepada semua pemuisi-pemuisi tanah air dengan pengiktirafan 13 Jun ini merupakan satu aspirasi yang cukup besar buat kita semua keluarga Malaysia. Terima kasih sekali, Datuk. Terima kasih pada waktu ini. Okey, baik, dan untuk waktu ini kita nak bawakan kepada anda cerita pagi pula. Kita nak bawa ke Pahang tentang pembuatan mi
Kami Sanggul selamat tiada bahan pengkawit. menarik. Kami Sanggul ni. Okey, jadi jom kita terus bersama dengan rakan pelapor kita. Kita ada Ayu